Hormat Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Ramadan. Anda berdua, terlebih dahulu saya ingin merafakkan junjung kasih Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Teragung Sultan Ibrahim yang telah menyampaikan titah ucapan pada 26 Februari yang lalu, dan Atik dengan penuh takzimnya merafakkan sembah, mengucapkan berbanyak-banyak syukur serta menjunjung kasih titah ucapan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku. Patik juga ingin mengambil kesempatan merafak sembah dengan ucapan setinggi tahniah di atas pelantikan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Yang di-Pertuan Agong ke-17 Sultan Ibrahim dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Raja Zahid Sofia bagi tempoh 5 tahun mulai 31 Januari 2024. Patik juga ingin merafak sembah dengan ucapan menjunjung kasih dan setinggi-tinggi penghargaan kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Ri'atuddin Al-Mustafa Billah Shah bin Al-Marhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Tengku Ampuan Pahang Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah binti Almarhum Al-Mutawakkil Allah Sultan Iskandar Al-Hajj yang telah menaungi negara dan rakyat jelata selama 5 tahun yang lalu dengan penuh adil dan bijaksana. Semoga Kebawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku dan Tengku Ampuan Pahang serta seluruh kerabat sentiasa dilindungi dan dilimpahi taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dipanjangkan umur, diberkati dengan kesihatan dan kesejahteraan selalu. Yang di-Pertua, seramai 30 ahli-ahli yang berhormat telah berbahas mengajukan pelbagai pertanyaan, isu, cadangan maupun pandangan kepada Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah serta agensi di bawah seliaan saya seperti Felda, NADMA dan Angkatan Pertahanan Awam semasa sesi perbahasan menjunjung kasih. Terima kasih diucapkan kepada ahli-ahli yang berhormat yang terlibat. Saya mohon izin untuk menyebutkan satu-satu ahli-ahli yang berhormat yang telah membangkitkan isu-isu yang terkait dengan KKDW dan agensi-agensi yang di bawah seliaan saya. Terutamanya kepada Jelebu, Sik, Sepitang, Puncak Borneo, Temeloh, Julau, Ufot, Kulim Bandar Baru, Gerik, Tampin, Libaran, Gopeng, Lawas, Parit, Kota Belud, Padang Terap, Ranau, Mersing, Lubuk Antu, Pasir Salak, Baram, Padang Rengas, Rompin, Kuala Kerau, Kalabakan, Mas Gading, Kota Marudu, Tenggara, Selangor dan Baling. Dengan izin yang di-Pertua, terdapat 6 isu utama yang telah dibangkitkan oleh ke-30 ahli-ahli yang berhormat. Satu adalah mengenai tabika dan taska kemas. Keduanya mengenai pendidikan dan perkhidmatan MARA. Ketiganya kesejahteraan masyarakat orang asli. Keempat, projek bersepadu pembangunan ekonomi kampung atau prospek. Kelima, mengenai RISDA dan FEKRA. Dan keenam, mengenai FELDA. Saya ingin mengimbau kepada beberapa pertanyaan, terutamanya mengenai tabika dan tadika kemas. Apa yang dibangkitkan oleh Tampin yang meminta kerajaan agar memperluaskan program peratahfiz tabika ke seluruh negara. Untuk maklumat Dewan Yang Mulia ini bahawa program peratahfiz tabika kemas telah dimulakan pada tahun lalu. Ianya dilakukan secara rintis dengan pada peringkat awalnya penglibatan seramai 100 orang pendidik masyarakat tabika kemas. Dan program ini pastinya insya-Allah akan diperluaskan ke seluruh negara kepada pihak pendidik masyarakat yang beragama Islam serta berperingkat
mulai tahun ini hingga 2026 yang bakal melahirkan insya-Allah sekurang-kurangnya 145,000 para hufaz di kalangan tadika dan tabika ini. Menjelang tahun 2026, seramai 9,500 pendidik masyarakat tabika kemas akan diberi pendedahan tentang modul hafazan tadika tahfiz dan ianya akan dibuat bersama-sama dengan Yayasan Pahang, dengan UPSI, Universiti Pendidikan Sultan Idris dan Yayasan Pintar mengenai konten dengan izin ataupun isi kandungan serta pedagogi kaedah pengajarannya. Dan tentunya kita berhasrat agar keseluruhan 600,000 anak-anak di tadika kemas ini akan memperolehi faedah pada akhir tahun 2026 ini. Gopeng membangkitkan mengenai status perjawatan warga pendidik kemas dan infrastruktur asas taska dan tabika di kawasan beliau. Saya ingin memaklumkan di Dewan Yang Mulia ini bahawa gaji dan kemudahan di bawah skim menolong pegawai pembangunan masyarakat berada di dalam grade S29 dengan gelaran jawatannya sebagai pendidik masyarakat adalah yang terbaik ketika ini, di mana statistik permohonan jawatan kosong pendidik kemas menunjukkan permintaan yang cukup banyak, yang memohon 20,000 bagi hanya mengisi 400 kekosongan ini pada tahun lalu. Selain pada itu, Kemas telah juga melaksanakan pelantikan secara tetap kepada kaki tangan kontrak yang telah berkhidmat sekurang-kurangnya 15 tahun. Dan pada fasa pertama, seramai 7,286 kaki tangan kontrak telah dilantik secara tetap. Kemas juga sedang memohon kelulusan daripada Kementerian Ekonomi untuk melakukan penambahan terhadap tenaga-tenaga pengajar ini, dan di samping itu juga memohon untuk membina tadika-tadika baru, terutamanya di kawasan-kawasan yang masih belum ada tadika kemas atau mahu memperbaikinya, termasuk juga Gopeng. Padang Rengas bertanya tentang soal agensi kemas yang telah kononnya digunakan untuk tujuan politik. Jadi saya ingin menjawab bahawa kemas adalah agensi yang diletakkan di bawah KKDW dan sentiasa mendukung tata kelola atau good governance dengan izin, dengan berpaksikan pada government of the day dengan izin, dalam memberikan perkhidmatan kepada masyarakat dan golongan sasar terutama di kawasan desa. Dalam hal ini kami bertindak secara profesional dan kami tahu bahawa yang penting ialah fokus kepada pembangunan minda, akhlak dan juga pendidikan agama kepada anak-anak ini yang berada di peringkat prasekolah, sama ada tabika atau taska ataupun kindergarten dengan izin diketahui, adalah bagi mempertingkatkan apa yang telah saya sebutkan tadi. Perkara yang kedua, isu yang kedua adalah mengenai pendidikan dan perkhidmatan MARA. Dan Pasir Salak telah membangkitkan mengenai MARA lainer di kawasan Pasir Salak, dan insya-Allah untuk Pasir Salak yang satu sekolah dengan saya, insya-Allah, walaupun beliau adalah very much junior dengan izin, tapi bukan kerana perbezaan parti politik, tetapi kerana kita merasakan bahawa perkhidmatan MARA lainer ini harus diperluaskan, walaupun tidak untung, tetapi insya-Allah kita akan juga mengambil kepedulian terhadap keperluan masyarakat di Pasir Salak. Parit juga membangkitkan tentang
soal Arkid Mara, saya ingin menyebutkan bahawa di negeri Perak terdapat 637 premis-premis perniagaan Mara, malah di Seri Iskandar saja, iaitu dalam daerah Perak Tengah, telah tersedia 28 lot premis perniagaan dan Mara juga turut menyediakan 53 lot premis perniagaan kepada usahawan-usahawan di kawasan berkenaan dengan kadar sewa yang sangat-sangat rendah kerana tujuannya adalah untuk membantu mereka. Dan Mara sentiasa peka dalam memastikan akses latihan serta kemudahan sokongan perniagaan kepada para usahawan tempatan dan Mara kini mempunyai 14 pejabat Mara negeri dan 121 pejabat Mara daerah. Dan insya-Allah kita akan lakukan penambahan jika keperluannya bertambah kerana kini terdapat pembukaan daerah-daerah yang baru dan kita akan persesuaikannya. Di negeri Perak sendiri terdapat 10 pejabat Mara daerah yang sedia membantu kepada pemegang taruh di negeri Perak. Yang Berhormat Lawas membangkitkan tentang isu MRSM Lawas. Saya sangat perhatian mengenai perkara ini. Untuk maklumat Dewan Yang Mulia ini, kini terdapat 57 MRSM di seluruh negara di mana terdapat hampir 44,000 pelajar di MRSM yang ada. Dan pada hari ini kita akan memulakan sesi 2024 ini dan untuk itu saya ingin memaklumkan bahawa di Sarawak terdapat 4 buah MRSM iaitu di Kuching, Betong, Mukah dan juga Bintulu dengan kapasiti pelajar seramai 2,700 orang. Dan untuk Lawas, saya tahu perkara ini telah banyak kali dibangkitkan dan insya-Allah jika kita memperolehi peruntukan segera, maka kita akan lakukan penyegeraan terhadap pembinaan MRSM Lawas ini. Isu yang ketiga adalah mengenai kesejahteraan masyarakat orang asli, di mana Kuala Kerau mencadangkan agar kerajaan mewujudkan pusat latihan TVET dan pusat latihan Mara khusus untuk orang asli. Saya ingin memaklumkan bahawa Jabatan Kemajuan Orang Asli atau JAKWA mempunyai sebuah pusat latihan khas khusus bagi kemahiran kepada anak-anak orang asli, iaitu di Pusat Latihan JAKWA Paya Bungo di Gambang, Pahang. Dan di samping itu kita juga mempunyai beberapa pusat latihan yang lain yang juga turut menawarkan beberapa kursus kemahiran jangka pendek dan jangka sederhana bagi kursus-kursus yang bersesuaian dengan orang-orang asli. Sikit Datuk Seri. Saya akan habiskan ayat dia. Di samping itu, TVET Mara bersama dengan masyarakat orang asli juga telah kita laksanakan untuk AKM Alustar dan kolaborasi bersama dengan JAKWA dan insya-Allah kita akan mengembangkan pusat-pusat latihan ini di tempat-tempat lain. Dan sebagaimana yang saya maklumkan di Dewan Yang Mulia ini, Ketua Pengarah JAKWA, Jabatan Orang Asli adalah orang asli sendiri, seorang wanita yang sangat proaktif dan beliau dibantu oleh kekandanya yang juga Timbalan Speaker Dewan Rakyat. InsyaAllah kombinasi ini walaupun beliau melakukan bantuan secara gratis, insyaAllah dua-dua individu ini akan memartabatkan JAKWA ke peringkat yang lebih tinggi, insyaAllah. Terima kasih Datuk Seri Bagan Datuk. Menteri, semua saya nak tahu sejauh mana penglibatan dan juga usaha yang dibuat untuk meningkatkan apa panggil itu kemahuan ataupun keterlibatan masyarakat tersebut untuk mengikuti kursus yang telah diadakan ini. Itu saja. Terima kasih. Saya berasa sangat berpuas hati kerana keterlibatan
anak-anak muda orang asli untuk kursus-kursus kemahiran itu sangat tinggi, ya. Malah ini sesuai dengan apa yang saya nyatakan di Dewan Yang Mulia ini, bahawa tahun lalu saya menyasarkan kira 300 orang untuk masuk universiti, tapi jelas hampir 400 orang telah masuk, ya. Tahun ini kita menyasarkan 400 orang, ya, untuk masuk ke universiti. Saya yakin akan ada 500 orang, ya. Apatah lagi dalam kursus-kursus kemahiran, dan kita memberikan nilai-nilai tambah untuk kursus-kursus dalam TVET, dan kita salurkan mereka bukan hanya di TVET khusus untuk orang asing, tetapi ke seluruh 1345 TVET di seluruh negara mengikut kesesuaian kepada apa yang diperlukan oleh mereka. Dan insya-Allah kita tidak akan pernah meminggirkan anak-anak orang asli untuk mendapat peluang, apatah lagi belajar di dalam bidang kemahiran. Yang Berhormat Menteri, boleh? Terima kasih Puan Ibu Ketua. Terima kasih Yang Amat Berhormat Menteri. Saya meneliti dan sebentar tadi jawapan Yang Amat Berhormat Menteri ada menyebut Institut Latihan di Paya Bungo. Untuk maklumat Yang Berhormat, di Paya Bungo itulah dalam kawasan Parlimen Paya Besar. Dan saya memang sangat rapat melihat bagaimana institut tersebut yang dahulunya terbengkalai dan sekarang ini hampir siap. Cumanya Yang Amat Berhormat Menteri, saya nak minta pandangan Yang Amat Berhormat Menteri, bagaimana untuk kita memperlihatkan kaedah yang lagi jauh ke hadapan, selain kita mewujudkan institut latihan orang asli, apakah mungkin ada jalan untuk kita mewujudkan satu institut strategik orang asli yang dikenolakan oleh UiTM? Kenapa? Pada pandangan saya, UiTM hari ini berada di merata tempat di seluruh negara, dan di kawasannya adalah berhampiran dengan kawasan-kawasan orang asli. Dan sudah tiba masanya Yang Amat Berhormat Menteri supaya kita mewujudkan sebuah institut strategik untuk kita memperkasakan capacity building orang asli itu sendiri. Terima kasih Yang Amat Berhormat Menteri. Satu cadangan yang sangat baik oleh Yang Berhormat Paya Besar. Saya yakin semangat itu telah diperlihatkan dari kertas undi orang-orang asli daripada Yang Berhormat dalam pilihan raya yang lalu, kerana keperhatian Yang Berhormat. Dan saya harap beliau terus untuk menyantuni keperluan orang-orang asli ini, dan insya-Allah beritahu saya akan bantu dan saya akan turun bersama-sama Yang Berhormat ke kawasan orang asli berkenaan, insya-Allah. Jadi Pertua, saya akan terus kepada persoalan yang dikemukakan oleh Temeloh, terutamanya mengenai isu yang terkait dalam soal kesejahteraan masyarakat orang asli di Kampung Enggang Lancang. Dan untuk maklumat Ahli Yang Berhormat, Kampung Sungai Enggang merupakan salah sebuah perkampungan orang asli yang sudah lama wujud di daerah Temeloh. Dan seramai 567 orang terdiri pada 118 keluarga telah berada di sana. Mereka telah diberikan pelbagai kemudahan, termasuk kemudahan bekalan elektrik. Dan sepanjang RMK ke-12 kita telah memperuntukkan sebanyak 754,000 bagi pelaksanaan program bantuan rumah orang asli dan juga program perumahan rakyat termiskin di perkampungan orang asli di Temeloh, bagi melaksanakan kerja-kerja juga membina 5 unit bina baru dan 37 unit baik pulih rumah-rumah orang asli. Dan insya-Allah kita akan terus memberikan perhatian pada keperluan yang lain. Mengurusi speaker, Temeloh baru-baru ini turun sendiri ke kampung tersebut. Tetapi amat malang dan sedih melihat bahawa kampung tersebut masih belum ada lagi menerima bekalan elektrik. Begitu juga mereka menghadapi masalah rumah yang sangat uzur, tandas yang tidak sewajarnya lah. Dan air pun masih lagi bergantung kepada air bukit. Itu yang saya laporkan dan saya mohon supaya perkara ini diambil perhatian. Terima kasih. Pasti secara resmi dan secara peribadi saya akan menangani masalah ini. Namun saya sebutkan tadi bahawa 5 unit rumah preparatif baru telah
dibina dan 37 unit baik pulih telah dibuat. Ya. Untuk elektrik juga telah dipasang. Namun jika ada permasalahannya, saya sendiri akan memastikan dengan Ketua Pengarah Jakua tentang masalah itu. Juga masalah bekalan air, ya, dan betul kita akan atasi masalah itu dengan sesegera yang mungkin. Ya. Rompin membangkitkan berkenaan jalan di kampung orang asli Ganoh yang telah rosak dan memerlukan pembaikan, dan perkara ini kita pastikan bahawa peruntukan sebanyak 1.7 juta ringgit telah diperuntukkan dan insyaAllah kita akan laksanakan. Persoalan keempat ialah mengenai projek bersepadu pembangunan ekonomi kampung atau prospek. Ini dibangkitkan oleh Yang Berhormat Lawas. Saya ingin memaklumkan bahawa KKDW melalui program lonjakan mega luar bandar sedang melaksanakan 3 projek bersepadu pembangunan ekonomi kampung di negeri Sarawak, dan salah satunya diadakan di Lawas dan telah bermula daripada tahun 2022 dengan peruntukan sebanyak 9 juta ringgit. Dan bagi prospek di Lawas, ianya dilaksanakan melalui agensi kita iaitu Lembaga Kemajuan Tanah Sarawak, dan sebanyak 1.3 juta telah disalurkan tahun lalu, dan insya-Allah penambahan akan dilakukan berdasarkan kepada cost effectiveness dengan izin pada apa yang telah dilaksanakan selama ini. Yang kelima adalah mengenai Risda dan Velcra isunya, di mana YB SIK telah membangkitkan isu berkenaan peranan Risda di dalam program rawatan dan pencegahan penyakit luruhan daun LDP ini, ya, dan kita tahu bahawa kawasan kebun kecil milik Risda yang mengalami penyakit LDP ini adalah seluas 63,239 hektar di seluruh negara. Dan bagi negeri Kedah seluas 6,331 hektar juga terjejas. Ya. Untuk SIK saja 872 hektar telah diketahui pasti mengalami permasalahan ini. Untuk itu Risda akan melakukan rawatan dan pencegahan pada penyakit LDP ini dengan melakukan penyeburan bahan-bahan kimia dalam 4 pusikan setahun. Begitu juga Padang Terap telah membangkitkan tentang soal pekebun kecil getah yang terkesan dengan fenomena cuaca panas El Nino. Yang Berhormat Timbalan Perdana Menteri, sikit berkaitan dengan penyakit lurahan daun getah ni, Pestalotiopsis. Dilihat ada usaha yang dibuat secara bersendirian oleh pekebun kecil kita untuk menangani masalah penyakit ini. Namun diberitahu kata kosnya yang agak tinggi, ya, untuk setiap hektar itu lebih RM1,400. Jadi mungkin juga dapat dilihat bahawa agensi termasuk Risda sendiri membuat kajian bagaimana perawatan itu yang lebih efektif, yang lebih murah, supaya ia juga dapat dilaksanakan sendiri oleh para pekebun kecil kita. Berbanding hari ini kita mengharapkan agensi termasuk FEDA sendiri yang membantu untuk menyelesaikan masalah ini yang sudah pun berlarutan lebih hampir 3 tahun, menyebabkan hasil getah kita sangat berkurangan. Walaupun harga agak stabil, tapi hasil susu getah itu berkurangan, menyebabkan pendapatan pekebun kita juga menurun. Terima kasih. Wabisi, insyaAllah kita akan lakukan pertimbangan mengenai soal bagi pekebun itu sendiri yang mengeluarkan perbelanjaan RM1,400 dan kita akan lakukan dengan izin synchronization, dari segi rawatan itu, ya, jika pekebun itu sendiri yang lakukan, mungkin kita boleh membekalkan bahan kimia berkenaan kepada kebun kecil berkenaan untuk mereka lakukan. Ya. Yang Pak Muhammad Menteri sikit. Untuk SIK saya dimaklumkan oleh pihak Risda, kita akan menghantar pasukan segera. Maksudnya Risda akan menghantar pasukan segera dan menyelesaikan masalah sakit Pestalotiopsis ini. Memang kita sedia maklum bahawa penyakit ini memang Risda maklumkanlah, memang menjejaskan pendapatan ataupun produktiviti getah negara ini. Jadi kita akan, Risda akan
menyelesaikan dengan keadaan segera. Terima kasih. Yang menjawab itu pengurusi Risda sendiri. Kena turun sikit ya, nanti saya tunggu. Sepatutnya beliau tak boleh jawab. Sepatutnya, tetapi kerana hormat kepada anak muda, saya minta supaya jawapan beliau itu masuk ke dalam teks. Ya, Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Datuk Yang Dipertua dan Datuk Seri Timbalan Perdana Menteri. Berkenaan dengan ladang getah ataupun kebun getah yang dimiliki oleh beberapa individu, apabila mereka diserang dengan penyakit yang disebut tadi, ada segelintir dan jumlah yang agak besar yang mereka ambil keputusan untuk menebang pokok getah dan ditanam dengan tumbuhan yang lain. Jadi saya minta supaya kerajaan mengambil satu pendekatan yang khususlah kepada pekebun yang seumpama ini, supaya hasil getah dan keperluan getah negara ini dapat kita capai dengan sewajarnya. Sekian, terima kasih. Yang Dipertua, menguruskan ladang ataupun pekebun-kebun kecil getah ini lebih sukar daripada menguruskan kedai emas sebenarnya. Kedai mah lebih suka lah Datuk. Tetapi saya fikir ada satu ajakan baru ya. Kementerian saya dan juga Kementerian Perladangan dan Komoditi akan dan sedang menyediakan kertas kabinet sebenarnya ya untuk address the problem dengan izin ya, untuk menyantuni semua permasalahan ini, dan kita akan kebukakan kertas kabinet bukan hanya tentang soal penyakit LDP tadi, juga tentang kekurangan pekerja ya, dan juga kawasan-kawasan yang tidak ditoreh ya. Terdapat kira-kira 420,000 hektar yang tidak ditoreh ya. Saya juga telah bertemu dengan Persatuan Kebun-kebun Kecil ya, dan kami membincangkan beberapa kaedah baru bagaimana nak mengatasinya, termasuklah tentang soal harga lantai getah, walaupun kerajaan telah meningkatkan harga dengan lebih tinggi daripada tahun sebelum itu, tapi saya fikir kita harus melakukan sesuatu kerana latex saja ya, yang diimport ke negara kita bernilai 6 bilion ringgit setahun, sedangkan kita adalah pengeluar getah asli yang terbesar. Dan saya bersetuju dengan YB bahawa soal-soal teknologi baru, pendekatan pemasaran baru dan sebagainya harus dilakukan agar pembelaan kita terhadap nasib terutamanya pekebun kecil getah ini dapat dibantu ya. Dan Ketua Tenggara bertanya, YB ringkas. Boleh. Terima kasih. Adakah kerana kita import latex menyebabkan guya menutup kilangnya di Malaysia? Itu telahan antaranya ya. Telahan sebab sepatutnya kita mengeluarkan latex, tetapi kerana tidak ada dengan izin encouragement ya terhadap perkara itu, kita terpaksa mengimport latex. Saya fikir itu sebabnya sahabat saya Menteri Perladangan dan Komoditi, dan sebelum itu sahabat di sebelah kanan saya mengatas ini, kita telah mencadangkan perkara itu, dan insya-Allah kita akan laksanakan. Tak ada sebab kukuh untuk kita mengimport latex sedangkan kita pengeluar ya. Tapi orang kampung kebun kecil lebih suka untuk mengeluarkan getah beku ya. Dan kita akan ubahkan kaedah ini melalui teknologi. Yang Berhormat Menteri, Padang Terap minta Yang Berhormat Menteri untuk habiskan jawapan kepada soalan Padang Terap tadi. Tadi baca tak dah habis jawapan Padang Terap. Dianggap habislah tu. Orang getah yang terkesan dengan cuaca panas ni. Saya itu sebab saya kata faktornya salah satunya lah memang faktor itu. Bayangkan kalau kita dapat mengeluarkan 6 bilion sendiri, maka tentunya kita dapat mempertingkatkan lagi nilai ringgit kita. Ya, memang itu jawapannya. Jadi simple logic yang begitu harus YB sendiri fahamilah jawapannya. Ya. Tenggara bertanya mengenai agensi Risda dan Fekra untuk berganding bahu menguruskan soal keterjaminan makanan. Saya ingin memaklumkan ya,
tanpa peruntukan tambahan, ya, tanpa memohon mana-mana belanjawan, ya, kita Risda dan juga Felcra turut membantu mempertingkatkan keterjaminan makanan. Ini termasuk apabila bekalan ayam kurang dan telur ayam kurang, ya. Apa yang kita lakukan? Kita lakukan dengan meminta cara contract farming, ya, untuk peserta-peserta Felcra dan pekebun Risda ini melakukan di tanah Risda tanpa kita menjual tanah, tanpa kita mengeluarkan modal sendiri. Artinya kita jemput pelabur-pelabur untuk membina geban dan juga membekal ayam termasuk makanan dan juga melakukan vaksin. Ini satu langkah menambah keterjaminan makanan. Felcra di seberang Perak umpamanya, ya, juga turut menyumbangkan pengeluaran padi dan beras, ya. Saya juga telah bertemu dengan Premier Sarawak dan juga Ketua Menteri Sabah agar kawasan estet padi dapat dibangunkan di Sabah dan Sarawak bagi menambah keterjaminan makanan dengan kaedah Felcra di seberang Perak itu. Kita lihat bahawa selain daripada sekincan penghasilan atau yield dengan izin, ya, untuk padi di seberang Perak adalah yang kedua tertinggi di Malaysia. Jadi kaedah inilah yang kita mahu kongsikan dengan Sabah dan Sarawak agar keterjaminan makanan ini boleh kita juga sumbangkan. Yang Amat Berhormat Kota Belud, saya minta maaf saya baru masuk dalam Dewan sebab saya ada PC tadi. Cumanya dalam perbahasan saya ada bangkitkan sebab ya saya akui kita memang banyak hantar permohonan terutamanya jalan-jalan, ya, di kampung kepada Kementerian Yang Amat Berhormat. Jadi saya pohonlah sebab kita pohon tu daripada last year lagi saya juga jumpa dengan YB Timbalan Menteri dengan beberapa dengan kementerian sendiri. So saya pohonlah Yang Amat Berhormat untuk tahun ini Kota Belud Yang Amat Berhormat, ya, sekurang-kurangnya adalah permohonan daripada permohonan kita yang banyak itu adalah yang lulus terutamanya jalan dan juga dewan sebab permintaan di bawah orang mengadu, orang buat aduan permohonan saya tidak dapat tolak. Jadi saya harap ada pertimbangan untuk Kota Belud tahun ini. Yang Amat Berhormat. Terima kasih. Yang betul, saya sekarang sedang menjawab Felcra dan Risda. Untuk infrastruktur ni yang Berhormat jumpa saya kejap lagi. Kita boleh berunding di luar. Itulah bezanya kita satu parti, lebih mudah kita berunding, ya. Farid, saya ingin menyebutkan untuk Felcra Nasaruddin, ya, saya ingin mengucapkan tahniah, ya, bahawa kita tidak ada warna yang berbeza di dalam melaksanakan program di Felcra itu, ya. Sikap yang beginilah yang kita mahu, yang penting ialah rakyat, ya. Walaupun kita kehilangan undi, artinya la yashkurullah man la yashkurun nas. Jadi dalam keadaan itu, terima kasih, saya lakukan yang terbaik, ya. Begitu juga Selangau membangkitkan tentang projek-projek peladangan Felcra di Pasai Siong dan Sekuau. Dan dalam perkara ini saya ingin maklumkan bahawa projek NCR di tempat itu tidak lagi diuruskan oleh Felcra sejak tahun 2020 kerana kawasan ini telah dicerobohi sendiri oleh penduduk kampung dan pesertanya, dan untuk itu pengunduran Felcra dan pemberhentian operasi ladang adalah susulan daripada permohonan pihak Jawatankuasa Pembangunan Kawasan itu yang mewakili penduduk kampung. Dan dalam perkara ini saya fikir kita menghormati apa yang telah dilakukan oleh mereka, maka ini kita ucapkan selamat maju jaya. Akhirnya, isu yang keenam ialah mengenai Felda. Felda, keputusan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, Felda adalah di bawah JPM, Jabatan Perdana Menteri, tetapi saya telah diminta oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan Kabinet untuk menangani permasalahan di Felda dan terutamanya isu-isu yang berbangkit tentang
status pindaan Akta Penempatan Berkelompok atau Group Settlement Area GSA 1960, Akta 530. Dan dalam perkara ini, saya ingin memaklumkan kepada Dewan Yang Mulia ini bahawa kita sedang dalam proses untuk mengulang kaji, melakukan penambahbaikan terhadap GSA ini, dan walaupun masa yang akan diambil adalah hampir 4 tahun, namun kita sangat komited, terutamanya Berhormat Perdana Menteri, untuk melihat Felda bukan hanya disantuni tetapi dibantu dengan lebih baik daripada apa yang telah berlaku sebelum ini, terutamanya apabila contohnya Gerik membangkitkan isu berkenaan dengan rungutan pemuka Felda terhadap kadar potongan hutang ladang yang terlampau tinggi, dan saya akan bertemu dengan pengurusan tertinggi Felda buat kali yang kedua minggu depan, dan saya akan bawa isu ini sebagai isu yang penting untuk kita atasi dengan kaedah-kaedah sistem kewangan dan accounting atau perakaunan dengan kaedah yang baru. Kuala Kerau juga membangkitkan akar Felda mengkaji semula kaedah bayaran hasil penjualan buah sawit yang dilihat membebankan broker dan mencari alternatif lain untuk menjual hasil mereka, dan perkara ini juga sedang di dalam pemantauan kita dan kita akan lakukan dengan cara yang terbaik. Mersing umpamanya minta kerajaan mempertimbangkan cadangan mewartakan premis agama Islam di kawasan Felda seperti masjid, surau dan sekolah agama diwartakan sebagai tanah wakaf Majlis Agama Islam. Ini khusus untuk negeri Johor. Kita tahu permasalahannya dan insya-Allah saya akan koordinasikan dengan pihak berkuasa negeri dalam perkara ini. Sedikit mengenai NADMA yang juga di bawah saya, ini terutamanya perkara yang dibangkitkan oleh Lubuk Antu yang mencadangkan supaya kerajaan menubuhkan tabung kecemasan sama ada di bawah NADMA atau KKDW untuk tujuan kecemasan bagi pembinaan infrastruktur penting seperti jalan, jambatan dan sebagainya. Untuk maklumat Ahli Yang Berhormat dan Dewan Yang Mulia, ini memang ini berada di bawah NADMA dan juga pelaksanaannya di bawah KKDW. Manakala jalan-jalan utama persekutuan kita juga bekerjasama dengan pihak JKR, ya, dan insya-Allah perkara ini dijalankan dengan sebaik-baiknya, terutamanya umpamanya jika jambatan putus, kita juga bersama dengan Kementerian Pertahanan untuk membina Bailey Bridge, jambatan Bailey, dan apa yang telah saya dan rakan-rakan daripada NADMA dan JKR serta kerajaan negeri lakukan, membina Bailey Bridge itu dalam tempoh 72 jam, dan jalan penyambungan itu antara Rompin dengan Segamat boleh dilakukan, ya, dan NADMA sangat proaktif dalam menyelesaikan permasalahan itu. Akhirnya, Yang Berhormat Mas Gading minta agar beliau turut dilibatkan dalam misi bantuan bencana banjir yang diuruskan oleh agensi pusat di kawasan Parlimen Mas Gading. Dengan ini saya umumkan permintaan itu diluluskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Amat Berhormat Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah. Sekarang